Kau ni masalah sendiri pun tak selesai, nak selesaikan masalah orang. Assalamualaikum. So, aku ada satu komen daripada Azri Handsome. Mesti handsome Azri ni. Okey, terbaik Insight Hartanah 2023. Sebagai rand di Malaysia, apa persediaan tuan untuk 2023? Okey. Untuk aku, persediaan aku 2023 sebenarnya aku dah start bulan lepas lagi. Sebagai rand, kalau kita tengok setakat hari ini dah lebih 60,000 rand yang didaftarkan di LPEPH. So dah lebih 60,000 orang yang certified as a real estate negotiator. Itu baru real estate negotiator. Kita ada lebih 3,000 PEA ataupun probationary estate agent, dan kita ada lebih kurang 2,000 REA real estate agent. So yang itu semua registered dengan LPEPH. Ada juga geng-geng broker-broker yang tak register. Of course, bagi orang awam, bagi mereka yang tidak memahami perbezaan, pada korang mungkin tak ada beza pun. Rent ke, broker ke, PEA ke, REA ke, sama je. Dan masih lagi ada orang-orang awam yang tak kisah pun sama ada dia ni register sebagai rent ke ataupun dia ni broker. Tapi sebenarnya dah ramai juga yang memiliki kesedaran, dan bila nak jual rumah, dia nak beli rumah, dia nak sewakan rumah, bila yang dikatakan ejen ataupun perunding ni datang approach, boleh saya tahu nombor rentek tuan? So sebenarnya awareness tu dah semakin meningkat dari tahun ke tahun. Okey, berbalik kepada jumlah rent yang ada di dalam negara kita, semakin lama semakin ramai. Dulu kalau 5 tahun lepas, 10 tahun lepas, mungkin tak ramai yang terlibat sebagai perunding hartanah ni. Tapi semakin lama semakin ramai sebab industri ni ataupun bidang sebagai perunding hartanah ni banyak pendedahan-pendedahan ataupun perkongsian-perkongsian yang dikongsikan. Jadi sebagai ejen secara individu, apa persediaan kita untuk 2023? Apa yang aku akan cuba lakukan adalah contact all my clients. Maksudnya, semua klien-klien yang pernah berurusan dengan aku, sama ada mereka yang menjual rumah, membeli rumah, sewa rumah, ataupun sekadar bertanya. Maksudnya mereka yang bertanya ni, dia tanya tapi dia tak meneruskan lah sama ada nak jual ke, nak beli, nak menyewa dan sebagainya. Aku akan cuba menghubungi mereka semula untuk kita bertanya khabar, untuk kita continue ada connection antara kita dengan klien-klien kita. Kita jangan bila ada clients dan kita dah selesai transaksi, berjaya concludekan urusan transaksi mereka, kita terus senyap dan fokus kepada next listing. Jangan. Korang kena go back to your old clients, your previous clients, contact balik, pastikan masih ada lagi connection. Maksudnya tak putus hubungan lah. Sebab kita tak tahu, daripada mereka mungkin akan ada potensi referral yang mana ada di kalangan kenalan mereka yang ingin menjual, membeli, sewa hartanah. So kita kena continue build the relation dengan mereka. Seterusnya, perbanyakkan perkongsian ilmu berkaitan hartanah. So sebenarnya macam aku personally, aku letakkan perkongsian ilmu ni lebih kepada untuk aku juga. Sebab apa? Bila aku buat perkongsian, bermakna aku tengah remind diri aku tentang ilmu tersebut. Dia macam ulang kaji lah. Aku aware perkongsian-perkongsian aku ni tidaklah sehebat ataupun best seperti orang lain. Tapi aku tak kisah sama ada orang tengok ataupun ada view tapi view tu rendah. Aku tak kisah. Sebab as long as aku buat perkongsian tu, dan perkongsian tu aku boleh buat berkali-kali, benefit dia sebenarnya kepada siapa? Pertama sekali kepada diri sendirilah. Aku dapat ulang kaji ilmu tersebut. Dan yang kedua, walaupun ada 10 view, sekurang-kurangnya aku dapat memberi manfaat kepada 10 orang tersebut. Dan video-video ini akan berterusan sehinggalah sampai bila-bila. InsyaAllah ianya akan menjadi saham ilmu untuk aku sendiri. Dekat social media pun kita ada YouTube, kita ada Facebook, kita ada Instagram, kita ada Twitter, dan yang terkini, yang paling hot sekali, TikTok.
Masa awal-awal dulu, siapa yang download TikTok ni adalah satu perkara yang sangat-sangat yang tidak boleh lah. Kalau kau download je TikTok dan member perasan ada TikTok dekat telefon, mesti dah kena chop. Ni mesti tengok orang berjoget je ni. Itu dulu masa awal-awal. Hari ini, aku tengok TikTok ni memang sangat-sangat bagus sebagai satu platform. Sama ada korang nak mendapatkan perkongsian ilmu, ataupun kalau korang nak cari kedai makan pun, pot-pot makan yang best pun, memang korang boleh cari dekat TikTok. Selain daripada korang gunakan Google lah. Platform TikTok adalah platform yang antara terhangat lah setakat hari ini. Dan aku pasti platform ni akan continue the momentum dalam tempoh setahun dua lagi. Sebelum another new platform yang akan digunakan pada masa akan datang, kita tak tahu. Yalah, kalau kita tengok mula-mula dulu MySpace. Siapa yang zaman MySpace ni, itu memang legend lah tu, zaman-zaman aku tu. Lepas tu tak lama sikit dia berpindah kepada Facebook dan kemudian berpindah kepada Twitter. Walaupun Facebook yang sekarang ni dipanggil Meta, kita perasan macam ada masalah sikit kan, dan saham diorang pun jatuh teruk dah Meta ni. Tapi ianya masih lagi boleh dikatakan relevan untuk kita jadikan medium perkongsian kita. Maximizekan social media kita. Tengok kat mana korang aktif. Kalau aku personally, aku lebih aktif dekat Facebook. TikTok aku pun masih lagi ongoing, baru nak start. Dan YouTube ni sebagai salah satu medium yang aku akan buat secara continuous. Pada aku, simpanan YouTube ni lebih baik lah, sebab beberapa tahun kemudian pun kalau kita nak jadikan rujukan, kita nak check balik, kita nak search balik, memang mudah. Contohnya, aku rasa untuk tahun depan OPR akan naik lagi. Masa tu semua video-video perkongsian berkaitan dengan OPR akan dicadangkan oleh algoritma. And of course, bila korang klik like untuk satu-satu video tu, YouTube akan keep continue feed korang video-video daripada channel tersebut. That's why kalau boleh, korang like lah video-video aku ni. Bila ada video-video baru, YouTube algoritma akan cadangkan kepada kita, so that kita boleh nampak lah video-video ni dan kita tak akan miss lah video-video tersebut. That's why kalau aku tengok YouTube ataupun TikTok, termasuk Facebook juga, kalau aku nampak post-post yang bermanfaat, aku memang akan like. Sebab aku nak Facebook, TikTok, YouTube, dia feed aku lagi dengan video-video yang sama. Sebab algoritma ni, dia akan tengok kita punya pattern. Kita suka video yang macam mana. Macam wife aku pun dia tanya, kenapa aku punya TikTok dan Facebook berbeza dengan dia punya? Ini disebabkan apa yang aku like dengan apa yang dia like berbeza. That's why aku tak dapat apa yang dia dapat dan dia tak dapat apa yang aku dapat. So, make sure korang maximizekan penggunaan social media ni. Cari di mana kekuatan korang. Ada yang power LinkedIn. Aku memang tak reti sangat dan aku tak biasa LinkedIn. Sebenarnya LinkedIn ni pun satu platform yang sangat-sangat bagus. Aku nak cuba untuk explore lebih mendalam lagi 2023 LinkedIn. Dan korang kena hybridkan. Bukan terhenti dekat social media, tapi korang kena pergi ke lapangan juga. Maksudnya, korang tak bolehlah bergantung harap kepada social media untuk memberikan reach kepada penonton ataupun memberikan reach kepada follower korang. Korang pun sendiri kena turun padang. Bila korang turun padang, berjumpa dengan orang, bagi tahu semua orang yang korang adalah real estate negotiator, perunding hartanah, sekurang-kurangnya mereka tahu ada perunding hartanah yang berhampiran dengan mereka. Sebab boleh jadi orang-orang macam ni, dia tak main pun Facebook, TikTok dan sebagainya. Ataupun dia gunakan Facebook, dia gunakan TikTok, tapi feed kita tu tak sampai dekat dia. That's why, selain daripada kita gunakan social media, kita kena turun padang juga. Kita kena bagi tahu semua orang yang berhampiran dengan kita, dengan sesiapa saja yang kita jumpa, bagi tahu dia, saya adalah perunding hartanah. Jika tuan ingin mendapatkan apa-apa maklumat ataupun khidmat bantuan, tuan boleh kontak saya. Seterusnya, ini sama. Aku rasa bukan unik 2023, tapi untuk setiap tahun pun sama, iaitu selesaikan masalah orang. Kau ni masalah sendiri pun tak selesai, nak selesaikan masalah orang. Tak, dia macam ni. Yang ini adalah tugas kita. Yang ini adalah profession kita. Maksudnya pekerjaan kita. Sebagai perunding hartanah, dalam masa korang bantu orang lain, sebenarnya korang dapat ilmu untuk bantu diri sendiri juga. Tolong klien dapat tolong kita, ataupun tolong diri sendiri pun dapat bantu klien.
lain. Contohnya, aku ada satu masalah yang mana aku tak dapat bayar kad kredit. Aku terpaksa pergi ke AKPK untuk mendapatkan bantuan. Alhamdulillah, setelah aku perbaiki semula kewangan aku berjaya keluar daripada AKPK dan tak lama kemudian aku dapat membeli sebuah rumah yang mana pada aku sesuatu yang mustahil pada ketika itu. Sebab aku beli rumah sebelum aku jadi rent. So, pengalaman aku ni aku gunakan untuk aku bantu orang lain. Dan sedikit sebanyak adalah juga mereka yang dapat manfaat daripada pengalaman aku ni. Selain daripada tu, upgrade your client. Apa maksud upgrade your client? Kita kena educate klien kita yang mana hartanah ni bukan semata-mata dia beli untuk own stay sahaja. Tapi kita beri pendedahan. Bagaimana klien kita boleh maksimumkan portfolio hartanah ni untuk dijadikan pendapatan tambahan. Contohnya, dengan membeli rumah, dia boleh mendapatkan pendapatan sewa. Ataupun dia beli rumah, dia boleh buat homestay, Airbnb dan banyak lagi. Dan selain daripada itu, ada juga cara untuk dia selesaikan hutang dengan membeli rumah. So, perkara-perkara ni yang kita boleh bantu klien kita dan kita boleh upgrade klien kita. Yang ini antara yang best. Make your competitor as your allies. Maksudnya apa? Kita, bila dah makin ramai ejen-ejen di luar sana, kita jangan merasakan mereka ni adalah persaingan kita. Bila tengok daripada jauh je dah menjeling. Aku pernah ada beberapa pengalaman lah dengan perunding hartanah yang lain. Contohnya, owner ni dia memang panggil beberapa ejen. Tapi dia tak bagi tahu kita. Dia pun ada panggil ejen lain untuk datang. So, waktu aku datang awal sikit. Dan kebetulan memang tengah ada ejen kat dalam rumah tu tengah discuss dengan owner and aku pun sampai. So, ejen tu pun macam, apa hal pula Muhammad ni datang kan? Sebabkan aku pakai Rentek. So, memang tahulah aku ni pun perunding tanah. So dia macam memang muka sangat-sangat ketat dah. Tapi apa yang aku buat adalah aku perkenalkan diri, aku bagi business card, aku cakap insyaAllah ada rezeki kita boleh close sama-sama. Sebab kena make sure korang bekerjasama dalam industri. Kalau nak harapkan kita sahaja, kapasiti kita punya range of reach ni sebenarnya tak besar. Tak semua orang kenal kita. That's why kita perlu kerjasama. Close deal secara COA ni lebih baik daripada eksklusif tapi kita tak close deal langsung. Lagi ramai perunding hartanah dekat luar sana sebenarnya lagi bagus sebab lagi ramai kita boleh bekerjasama. And of course, kita kena networking. Networking ni macam mana? Termasuklah dengan ejen-ejen yang kita COA ataupun kita join mana-mana event, kita boleh tambah kenalan kita dekat situ. Supaya kalau mereka ni perlukan khidmat perunding hartanah, mereka tahu nak cari siapa. Seterusnya, kartel. Dengar macam, wish, betul Muhammad ni, kartel. Kartel dan teamwork. Maksud dia apa? Kita kena adakan, macam tadi COA dan networking kan. Kita kena cari satu group yang kita punya team lah. Team kita. Tak semestinya dalam satu agensi yang sama. Tidak semestinya dalam satu team yang sama. Kita boleh berkolaborasi dengan team-team daripada agensi lain juga. Team ni mungkin lebih kurang 3 ke 5 orang yang mana kita sama-sama untuk jalankan gerak kerja. Contohnya, kalau kita nak buat ads, kita boleh kongsi kos untuk ads. Kita boleh kongsi sama-sama. Bila kita dapat close, kita bahagi sama rata. Kemudian kita boleh share platform. Contohnya, kalau kita buat dalam bentuk berpasukan 3 ke 5 orang, lebih mudah berbanding kita buat seorang. Contoh macam akulah. Akulah yang perah idea untuk cari idea buat konten. Akulah yang buat video. Aku yang buat editing. Aku yang post. Aku yang share. Aku yang like. So, semua aku buat sendiri. So, memang penat. Sebab untuk buat satu-satu konten pun dia memang consume masa dan tenaga. Tapi bila kita ada team, kita dapat bahagi-bahagi. Seterusnya, aktifkan diri dengan persatuan. Korang tahu tak, sebagai perunding hartanah ni, dekat Malaysia, kita ada persatuan-persatuan, contohnya PHAM, Persatuan Perunding Hartanah Muslim Malaysia. Ataupun kita ada MIEA. Persatuan-persatuan ni, kita kena join. Apa persatuan boleh bagi pada kita? Instead of kita tanya apa persatuan boleh provide, kita yang kena bawakan idea, usulkan, cadangkan, bantu persatuan dan semua sama-sama kerjasama hasilkan sesuatu yang dapat memberi manfaat kepada semua. Bila kita masuk persatuan dengan harapan persatuan tu yang dapat provide pada kita, semua orang beranggapan benda yang sama. So, siapa yang nak buat kerja? So,
aktifkan diri dengan persatuan. Ini antara tips yang aku rasa sangat-sangat best lah. Dalam pengalaman aku sebagai perunding hartanah, aku tak menyesal lah join persatuan ni. Sebab banyak yang aku boleh dapat dari persatuan secara tak langsung. Okey, yang terakhir, konsisten. Yang ini paling berat sekali. Dalam Islam kita panggil istiqomah lah. Buat kerja tu tak banyak tak apa, tapi konsisten. Kita cuba buat sikit demi sedikit daripada kita tak buat langsung. Aku rasa itu saja untuk perkongsian video pada kali ini. And kalau korang cakap lebih kurang je macam tahun-tahun sebelum ni, sebenarnya tak banyak beza pun. In the end, perkara-perkara yang aku kongsikan ni, kalau kita aplikasikan betul-betul, kita disiplin, insyaAllah kita akan nampak hasilnya. Aku tengah cuba untuk disiplinkan diri untuk follow step-step yang aku sendiri share. InsyaAllah. Kita tengok macam mana. Sekarang Disember 2022, mungkin aku akan buat reaction pada Disember 2023 tentang video aku ni. Kita tengok ada perbezaan tak pada Disember 2023. Sama ada aku konsisten, apa resultnya, ataupun aku tak konsisten dan bersepah langsung apa yang aku cakap ni aku tak buat. So, insyaAllah kita tunggu Disember 2023. Menarik juga ni. Cabaran untuk diri sendiri. Bisa. Alright. Assalamualaikum.